Assalamualaikum dan salam sejahtera. GST akan muncul balik selepas pilihan raya umum yang akan datang, tak kira parti politik mana yang memerintah. Lebih tepat lagi, kita tiada pilihan selain menjadi hamba GST di negara kita. Adakah cara untuk mengelak GST ini? Ialah dengan mengundi parti-parti tertentu. Tak. Pilihlah parti apapun, GST akan datang balik. Sebabnya kenapa? Sistem pengurusan keuangan kerajaan berpegang kepada satu pemikiran, iaitu duit kerajaan boleh habis, kalau pendapatan kerajaan berkurang, perbelanjaan bertambah. SST tak dapat kutip cukai sebanyak GST. Oleh itu, logiknya, peniaga keuangan kerajaan akan beralih kepada GST yang dapat kutip duit dengan lebih banyak daripada kita. Apatah lagi banyak negara kutip cukai seperti GST. Penasihat keuangan kerajaan, peniaga perbendaharaan negara sebenarnya tak sabar-sabar nak wujudkan balik cukai GST. Tak kira parti apapun yang perintah, mereka tetap akan cadangkan balik GST. Anda mungkin bertanya, punyalah banyak parti politik di Malaysia, takkan tak ada satu pun yang dapat lawan GST ini? Tak mungkin. Tiada parti politik yang mampu benam GST, kerana kalau parti-parti politik ini semua nak hilangkan GST daripada muka bumi Malaysia, mereka mesti kemukakan alternatif, sistem cukai lain yang mampu ganti GST dan SST. Parti-parti politik ini semua, kalau setakat agih beras, telur, minyak masak, kerusi roda, mereka pandai. Tapi mereka semua tak mampu cipta sistem cukai yang baru. Kalau tiada alternatif, parti-parti mana pun terpaksa hidupkan balik GST. Takkan kita tak faham, kita semua cenderung untuk berada dalam naluri untuk menyangkal besarnya tantangan hidup dan bagaimana itu mempengaruhi kita, tapi suka tak suka GST yang dah banyak susahkan kita, itu saja pilihan yang kita ada. Memandangkan kita bakal jumpa balik GST, kita kena faham apa sebenarnya masalah dengan GST ini. Sesungguhnya GST ada dua masalah besar, iaitu, rejim GST dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diundi oleh rakyat. Dalam kata lain, GST dibuat ikut jalan belakang. Suatu rejim cukai gergasi seperti GST, wajib dikempen kepada rakyat dulu. Kalau rakyat undi setuju, barulah dilaksanakan. Dalam pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan berkempen memansuhkan GST. Itulah kehendak rakyat undi Pakatan Harapan sebagai menyokong tak nak GST. Parti-parti politik, kalau ada hajat nak buat balik GST, mesti masukkan pelaksanaan GST dalam manifesto pilihan raya. Tengok sama ada rakyat nak undi atau tidak. Tapi, kalau ahli politik tahu rakyat tak nak GST, takut nak masukkan dalam janji pilihan raya, tapi lepas menang, tiba-tiba buat GST, itu dikira munafik dan bohong. Masalah besar GST yang kedua ialah undang-undang cukai, copy-paste, ditiru bulat-bulat daripada negara lain, terutamanya Singapura. Bila sesuatu peraturan itu ditiru bulat-bulat, baik buruknya tak dikaji, semuanya diambil. Mak bapa, ustaz, cikgu, selalu ajar bila kita ambil belajar sesuatu, kita kena ambil yang baik saja, yang buruk dan tidak sesuai kita jangan ambil. Atas sebab GST ditiru bulat-bulat, baik buruknya semua kita main bantai. Contohnya, GST ada banyak benda menyusahkan. Tapi apa benda dalam GST yang paling menyusahkan, tapi ia tiada dalam SST? Dalam berniaga, benda yang paling penting ialah duit. Duit masuk, pelanggan bayar duit cepat, kita lega, bisnes dapat hidup. Tapi GST beroperasi dengan prinsip bercanggah. Dia kacau tunai dalam perniagaan, GST tak peduli sama ada perniaga dah dapat duit atau tak. Kalau kerja dah buat, barang dah hantar ke pelanggan, terus kena declare GST walaupun duit tak dapat lagi. Dengan cara ini juga, GST boleh kenakan cukai atas angin, walaupun kita belum jual apa-apa, macam income tax. Kenapa SST tak seperti GST? Sebab kita cuma declare SST hanya kalau dapat duit. Sekurang-kurangnya kita dapat bayar cukai daripada duit yang masuk. GST ada sifat-sifat lain lagi, misalnya dikenakan di setiap peringkat pembekalan.
GST yang dibayar input boleh ditolak daripada output. Kenapa dua sifat ini, input-output tax, dan cukai setiap peringkat multi-stage tak digabungkan dengan cukai atas tunai seperti SST? Kenapa benda baik daripada SST tak boleh dimasukkan ke dalam GST, manakala yang buruk dibuang daripada GST? Jawapannya, sebab undang-undang GST dibuat secara malas, copy-paste, ditiru bulat-bulat daripada luar. Tiada usaha bagi ubah suai supaya wujud sistem cukai yang unik dan berbeza. Ahli-ahli politik yang mempromosi GST tak mempersoal apa-apa. Orang kata GST ini macam SST, ialah satu bentuk consumption tax, yakni cukai atas perbelanjaan. Menjenamakan sistem cukai berdasarkan asas cukai adalah sama macam menyembunyikan hal sebenar daripada rakyat. Misalnya, income tax dikatakan cukai yang dikira atas nilai pendapatan. Mereka senyap, tak cakap apa lagi. Consumption tax seperti SST dan GST dikatakan cukai yang dikira atas nilai perbelanjaan. Mereka senyap, tak cakap apa lagi. Properties tax seperti cukai taksiran dikira atas nilai harta. Mereka pun senyap. Dalam ekonomi, sifat sistem cukai bukan difahami daripada segi cara mengira cukai. Ilmu ekonomi menghukum sesuatu sistem cukai melalui baik buruknya. Baik buruk sistem cukai dilihat melalui beban cukai. Cukai memang dikutip oleh kerajaan, tapi ilmu ekonomi mahu tahu siapa yang kena beban cukai itu. Tujuan cukai dibuat ialah bagi membebankan pihak yang kena bayar cukai tax burden. Pertama, PCB cukai dikutip oleh majikan, tapi tujuan untuk bebankan orang bekerja. Majikan tukang kutip saja. Kedua, cukai pegangan, withholding tax, dikutip oleh orang tengah, tapi tujuan untuk bebankan pembekal servis orang tengah tadi. Dan ketiga, GST bertujuan membebankan rakyat, peniaga tak lebih hanya tukang kutip saja. Rukun sistem cukai ialah siapa yang kerajaan mahu kenakan beban tax burden. Dalam GST, ia bertujuan bagi kenakan beban kepada pembeli, dalam kata lain, ialah rakyat. Tak mendedahkan ini maknanya kita menyembunyikan. Sepatutnya parti-parti politik kena umum terang-terang dalam manifesto, wahai rakyat jelata, undilah kami kerana kami mahu buat GST, kerana GST bertujuan mengenakan beban kepada anda sekalian. Lepas dengar terang dan jelas, rakyat rela dikenakan beban cukai, barulah boleh buat GST. Tapi kena cakap terus terang, mana ada rakyat sanggup dikenakan beban. GST, spin punya spin oleh kerajaan dulu pun ditolak rakyat, apatah lagi kalau kita terang-terang mengaku GST itu beban kepada rakyat. Alternatif ialah buat sistem cukai baru. Tapi sistem cukai baru tak akan datang daripada bijak pandai dalam perbendaharaan negara, dalam bank negara. Yang boleh datangkan sistem cukai baru cuma ahli-ahli politik. Tapi kalau nak berjaya bawa sistem cukai baru, semua parti politik kena ikhlas dan berfikiran terbuka. Kalau ada satu parti politik cadangkan sistem cukai baru, ubah sistem cukai, parti politik lain jangan panggil dia bodoh. Selalu yang berlaku kalau satu parti bagi cadangan, DAP, Bersatu, PKR, Pejuang, muda kata UMNO bodoh. UMNO, DAP, PKR, Pejuang, muda kata Bersatu bodoh. UMNO, Bersatu, Pejuang, muda kata DAP, PKR bodoh. Tiada siapa boleh kata orang lain bodoh. Kalau semua parti politik tidak bodoh, kita tak perlu GST. Nak buat sistem cukai, nak ubah sistem cukai, tak perlu PhD, tak perlu jadi Profesor Madya, tak perlu jadi akuntan. Nak ubah sistem cukai, kena berjuang, kena ada political will. Di negara-negara barat, misalnya UK, pernah ubah undang-undang cukainya, supaya jadi sangat mudah dan boleh difahami. Ada negara-negara buat cukai atas kekayaan. Kita tak perlu tiru negara-negara lain. Cuma pengajarannya, benda macam ni tak perlu sampai begitu rumit. Kita semua pun boleh bincang dan draftkan. Sila subscribe dan berikan komen di bawah. Bantu kami untuk terus berkembang dalam menyiarkan berita-berita terkini. Terima kasih kerana sudi menonton.